أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Naml yang bermaksud semut. Ia adalah surah yang ke-27, terdiri pada 93 ayat dan ia adalah surah Makkiyah. Ayat yang kita akan lihat pada hari ini ialah 3 ayat, iaitu bermula daripada ayat 73, 74 dan 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktharuhum la yashkurun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghaibatin في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabb, Tuhan, kamu, sesungguhnya Tuhanmu, ladzu fadlin, ia benar-benar mempunyai kurnia, alan nas, ke atas manusia. Maknanya Allah lah yang mempunyai kelebihan, yang mana kelebihan itu dikurniakan kepada manusia. Walakinna, dan sifat manusia ni pula, tabiat manusia, walakinna aktharuhum la yashkurun. Inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas, itu adalah kerja Allah, bagi kelebihan. Apa pula manusia? Aktharuhum la yashkurun, kebanyakan mereka, bukan semua, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Wa inna rabbaka la ya'lama, dan sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar ya'lam, mengetahui, ma tukinnu suduruhum, dan Allah tu tahu apa yang ada dalam hati manusia. Itu kerja Allah. Apa kerja Allah tu? Dia tahu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan apa yang manusia nampakkan. Ini perangai manusia, ya, iaitu manusia ni dia boleh bercakap, dia boleh berfikir, dia boleh bayang nak tu nak ni, tapi kerja Allah ni dia tahu. Wa ma min ghaibatin, wa ma, dan tidak ada, min ghaibatin, apapun perkara-perkara gaib, fis sama'i wal ard, tak ada satu benda pun, perkara as-sama, dua benda besar yang Allah Ta'ala ciptakan, as-sama wal ard, langit, bumi. Bila kita kata langit, segala makhluk yang di langit. Bila kita kata bumi, segala makhluk yang di bumi. Illa fi kitab mubin, semuanya di dalam kitab. Tarkib nati, iaitu di dalam kitab yang jelas, di Lauh Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini hebat, sangat hebat, yang mana dia yang kurniakan kepada manusia segala-galanya. Maka manusia ni perangai dia tak reti bersyukur. Dan Allah pula menceritakan kehebatan dia, yang dia tu tahu apa yang manusia sembunyikan di dalam dada dia, dan Allah juga dengar, tahu apa yang disebutkan dengan lisan manusia. Dan Allah menunjukkan kehebatan yang sangat hebat di sini. Tak ada satu benda pun di atas dunia ni yang terkecuali, iaitu di langit dan di bumi ni, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pilih kita untuk mengecapi nikmat Islam dan iman. Dan kita sebagai hamba Allah yang sangat kerdil, yang dijadikan daripada air mani yang hina, lalu Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Dan Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi seorang ibu, seorang guru, seorang anak, seorang lelaki, dan siapa pun yang Allah Ta'ala pilih kita,
maka kita kena duduk di atas apa yang Allah SWT sudah takdirkan kepada kita. Di sini Allah SWT menekankan tentang kehebatan Allah. Sebesar-besar kejadian di muka bumi ini ialah di langit dan di bumi. Semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa yang, bagaimana kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, macam mana kehidupan kita sehingga ke kematian kita, semua sudah tertulis. Kita hanya melalui satu perjalanan yang sudah ditulis oleh Allah SWT. Jadi kita tak perlu gundah gulana. Kita sekarang berada di tahap yang amat kritikal, iaitu Allah sudah pilih kita untuk berada di dalam zon yang dikatakan zon yang tak pernah berlaku di alam dunia sejak ia diciptakan, iaitu zaman terciptanya satu haiwan yang kalau cerita Nabi Allah Sulaiman diceritakan tentang kehebatannya dapat berbicara dengan semut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan berbagai-bagai cerita tentang perjalanan akhir zaman ini. Kalau kita lihat apa yang Allah Ta'ala dah buat sekarang dengan musibah banjirnya, coronanya, gempa buminya, tak tahu apa lagi dunia akhir zaman, kita sudah berada di penutup cerita. Dan takdir Allah yang Allah Ta'ala ciptakan untuk zaman kita ini adalah satu makhluk Allah yang dinamakan virus corona. Ia adalah merupakan makhluk yang Allah Ta'ala pilih untuk bertugas di akhir zaman. Dan kita diminta untuk beribadat kepada Allah. Hari ini mulut saya berbicara. Apa yang ada di dalam hati saya, hanya Allah saja yang tahu. Begitu juga dengan semua rakan sahabat saya. Tugas kita, tugas hakiki kita ialah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tugas hakiki kita ialah menyembah Allah. Tugas hakiki kita ialah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan segala yang ada pada kita, dengan panca indera kita, dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan pemikiran kita, dengan hati kita, kena support 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Ta'ala nak buat di luar sana, Allah nak datangkan corona ke, Allah nak datang Ya'juj Ma'juj ke, Allah nak datang Imam Mahdi ke, Allah nak datangkan berlaku gempa bumi ke, musibah apakah di luar sana, itu kerja Allah. Kita tak boleh nak kata apa, macam mana Allah nak naikkan corona tu, nak bagi 1,000 ke, 100,000 mati ke, semuanya mati ke, atau Allah pilih separuh daripada manusia di dunia ni nak mati ke. Itu kerja Allah. Kita tak payah fikir, kita tak payah risau. Semuanya sudah tertulis, semuanya sudah termaktub, semuanya Allah dah tahu, Allah dah susun. Kita sekarang, jalan kita, kerja kita, tugas kita ialah abdikan diri kepada Allah. Atas status apa? Kalau kita sebagai mak, buat tugas kita sebagai mak baik-baik. Kalau tugas kita sebagai anak, buat tugas kita baik-baik. Kalau tugas kita sebagai guru, buat tugas kita baik-baik. Jangan nak ambil cerita Allah. Kalau pemimpin kita kata duduk rumah, maka duduk rumahlah kita. Tapi cara bagaimana kita nak abdikan diri kita kepada Allah, contohnya kalau guru, dulu tugas dia pergi sekolah, mengajak anak murid, tumpukan perhatian pada anak murid, betulkan kerja sekolah. Gaji kita tak dikurangkan 5 sen pun. Kita bertugas sebagai guru. Jadi sekarang tinggal kita kena fikir macam mana kita nak jadi guru yang baik dengan gaji yang sama. Begitu juga Allah. Adakah corona datang, mata kita tak dapat melihat? Adakah corona datang, kita tak boleh makan? Adakah corona tu datang, kita tak boleh beribadat kepada Allah? Yang dilarang, yang dihalang sekarang ialah bukannya kita abdikan diri pada Allah. Cuma cara kita abdi itu berbeza. Tahap keikhlasan kita kepada Allah, dalam hati kita, Allah yang tahu.
Siapa yang Allah Ta'ala berikan rezeki yang lebih, subhanallah, macam apa yang berlaku pada Abid Liu dan apa yang mampu dibuat oleh orang-orang yang tertentu, itu kerja mereka. Kalau bahagian kesihatan, itu kerja mereka. Maka tugas kita sebagai hamba, kalau dulu kita boleh berdakwah di luar sana dengan anak murid, sekarang kita berdakwah di alam maya. Kalau dulu kita abdikan kepada Allah dengan beribadat secara berjemaah di masjid, sekarang kita berjemaah di rumah dengan anak-anak, dengan suami. Satu benda yang penting sekarang yang perlu kita kenal pasti ialah kita kena tahu dan kita kena sedar, dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan tempat yang kekal abadi. Apa pun yang Allah Ta'ala beri, kita kena bersyukur. Kalau kita nak bersyukur dengan benda yang menyeronokkan, itu senang. Tapi nak bersyukur dengan musibah, itu susah. Sekarang Allah sedang melihat di mana hamba-hamba yang mengatakan diri mereka itu beriman, selagi ia masih belum diuji, maka kita tak boleh kata beriman. Anak murid, bila kita kata saya pandai ustazah, saya pandai cikgu, bila diberi latihan tak lulus ujian, macam mana dia nak kata dia faham? Macam mana dia nak kata dia pandai kalau tak lulus ujian? Lalu ujiannya sekarang kita kena duduk rumah. Macam mana nak duduk rumah tak ada duit? Macam mana nak duduk rumah tak ada rezeki? Macam mana nak duduk rumah boring? Macam mana nak duduk rumah nak jaga anak-anak 24 jam? Itu yang kita kena fikir. Berdoalah kita kepada Allah. Bertawakallah kita kepada Allah. Biar dunia ini Allah yang susun. Biarlah perjalanan ini kita bersangka baik dengan Allah. Allah tahu apa yang dia buat dan kita ni yang tak tahu apa yang Allah buat. So, jangan kita ambil kisah. Kerja Allah. Tugas kita adalah bersyukur. Sebab Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Matlamat kita, perjuangan kita, kena teruskan. Sebagai seorang pelajar, kalau dulu belajar berhadapan dengan guru, sekarang belajar kena ikhlas. Sekarang belajar kena jujur. Dulu depan cikgu hormat. Depan cikgu mandi, pakai baju yang bersih. Sekarang pun samalah. Bangun pagi kena mandi, pakai baju bersih, berhadapan dengan cikgu. Begitu juga dengan guru. Kalau dulu lebih semangat dengan anak murid, sekarang kena semangat. Begitu juga emak. Dulu tugas dia tak berat, masak lebih kurang. Sekarang masak dia kena lebih. Allah nak tambahkan pahala. Para suami kena berfikiran jauh bagaimana nak cari rezeki. Anak-anak duduk rumah dan nak kena makan. Jadi, sekarang ini, biarlah perjalanan apapun yang Allah Ta'ala buat di langit dan di bumi, itu urusan Allah. Urusan kita ialah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tugas kita adalah menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu kita buat tugas kita. Kita jangan ambil tugas Allah.